Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustazah semua? Ustazah doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat dan baik-baik sahaja di rumah. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tajuk adab bagi tahun 3. Jadi anak-anak boleh keluarkan buku teks adab. Kita akan belajar tajuk adab menziarahi orang tua. Adab menziarahi orang tua. Okey, anak-anak boleh buka buku teks tahun 3, muka surat 37. Baiklah anak-anak. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran anak-anak yang pertama dapat menyatakan pengertian orang tua. Apakah erti orang tua? Yang kedua, anak-anak dapat mengamalkan adab-adab menziarahi orang tua. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan faedah beradab ketika menziarahi orang tua. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan akibat jika tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat. Apakah pengertian orang tua? Apakah yang dimaksudkan dengan kata orang tua? Orang tua tu apa maksudnya? Yang pertama, orang tua adalah orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya abang, kakak, abang saudara, kakak saudara. Semua yang lagi tua daripada kita panggil orang tua. Yang kedua, orang tua juga ialah orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Maksudnya, sebaya dengan mak dan ayah kita. Makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita, kawan-kawan mak kita, kawan-kawan ayah kita. Semuanya digelar sebagai orang yang lebih tua. Okey, dan yang terakhir, orang tua juga bermaksud orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Dia lagi tua daripada ibu bapa kita. Contohnya, atuk nenek kita, atuk saudara, nenek saudara, kawan-kawan atuk dan nenek kita. Jadi, ketiga-tiga pengertian ini bermaksud orang yang lebih tua. Jadi, apakah dia adab-adab ketika kita menziarahi orang yang lagi tua daripada kita? Okey, sekarang anak-anak boleh buka muka surat 38. Di situ ada menyatakan apakah hukum menziarahi orang tua. Apa hukum kita pergi ziarah orang tua? Maksudnya, kita balik kampung, ziarah mak ayah kita, ziarah atuk nenek kita, ziarah makcik pakcik kita, abang kakak kita. Apa hukumnya? Baiklah, kita lihat. Hukumnya adalah sunnah. Apa hukumnya? Sunat. Sunnah yang amat digalakkan dan menjadi tanggungjawab kita. Maksudnya, Islam menganjurkan kita saling menziarahi orang-orang yang lebih tua daripada kita. Ziarah mak ayah kita di kampung, ziarah atuk nenek kita di kampung, ziarah abang kakak kita yang dah berkahwin contohnya, ataupun yang tidak duduk sama-sama dengan kita. Kita sebagai adik atau orang yang lebih muda, sunat pergi menziarahi mereka. Okey. Jadi anak-anak boleh lihat pada muka surat 39. Kita akan lihat panggilan hormat. Panggilan hormat ni maksud untuk kita menghormati seseorang, ada gelaran-gelaran yang kita perlu gunakan. Contoh yang pertama, abang dan kakak. Jadi kita tak ada panggil abang kita, oi. Kalau nama abang kita tu Ahmad, kita panggil je dia, Ahmad. Kalau kakak kita nama dia Siti, kita panggil dia Siti. Tak boleh. Kita sebaiknya gelar dia sebagai Abang Ahmad, Kak Siti. Itu barulah namanya ada panggilan hormat, iaitu abang, kakak, lagi pakcik, makcik. Pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita, tak adalah kita nak panggil dia. Contohnya pakcik kita nama Den. Den. Tak ada, kita kena panggil dia Pakcik Den, Makcik Siti contohnya. Okey. Dan yang terakhir seperti datuk dan nenek.
Kita panggil atuk ke, nenek ke, uwan ke, apa-apa je lah. Yang penting menunjukkan kita hormat. Jangan panggil orang yang lebih tua daripada kita dengan hanya namanya sahaja. Panggil dengan gelaran yang menunjukkan kita hormat kepada mereka. Okey. Orang muda harus menghormati dan menyayangi orang tua. Kita kena beri perhatian yang sewajarnya kepada mereka. Lebih-lebih lagi orang-orang yang tidak mempunyai anak ataupun sebatang kara, tak ada keluarga. Kita kena bagi perhatian. Tengok makcik-pakcik kita. Dia tinggal seorang-seorang ke? Cukup makan ke tidak? Cukup minum ke tidak? Cukup pakai ke tidak? Jadi kita kena ziarah mereka. Okey. Baiklah, sekarang kita lihat adab menziarahi orang tua. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 40. Apakah dia adab ketika kita menziarahi orang tua? Yang pertama, memberi salam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita menziarahi mereka. Yang kedua, bersalaman dan mencium tangan. Orang yang lebih tua daripada kita, kita salam, cium tangan mereka. Cium tangan mereka, bukan cium tangan kita sendiri. Kita ambil tangan dia, kita cium tangan dia. Bukan cium tangan kita. Okey. Yang ketiga, membawa buah tangan. Pergi ziarah orang yang lebih tua atau ziarah siapa-siapa je lah. Kita bawa buah tangan. Apa-apa je, tak kisah. Sama ada buah-buahan, kuih-muih, barang-barang keperluan. Semuanya dikira sebagai buah tangan sebab itu adalah digalakkan di dalam Islam. Yang keempat, tundukkan badan apabila lalu di hadapan orang tua. Jadi bila kita nak lalu, kita kena tundukkan badan, minta izin untuk lalu. Okey, yang kelima seterusnya, memanggil dengan panggilan hormat. Macam yang saudara cerita tadi, kita panggil abang, kakak, makcik, pakcik, atuk, nenek. Panggil dengan panggilan atau gelaran yang sesuai. Okey. Yang seterusnya. Yang keenam, menjaga tingkah laku di hadapan mereka. Kena jaga adab kita. Jangan kita jadi orang yang tidak beradab seperti buat bising, bergaduh, cakap yang tak baik depan orang tua. Tak boleh. Kena jaga tingkah laku di hadapan orang-orang yang lebih tua dari kita. Yang ketujuh, tidak menyusahkan orang tua. Kan kejap-kejap kita minta, Nek, nak nasi goreng. Nek, nak ayam goreng. Nek, nak mi goreng. Sikit-sikit minta, kita yang muda ni kena buatkan untuk mereka. Jangan asyik-asyik nak menyusahkan orang yang lagi tua daripada kita. Yang ke-8, tidak memotong percakapan orang tua. Bila orang tua tengah bercakap, jangan potong, jangan mencelah, jangan menyampuk. Biar mereka habiskan apa yang mereka cakap, baru kita tanya atau baru kita sambung perbualan tersebut. Okey. Dan yang terakhir, ikhlas memberi dan tidak mengharapkan balasan. Kalau kita bagi apa-apa pada mereka, hati kita mesti ikhlas. Bukan sebab nak mengharapkan sesuatu daripada mereka. Kita bagi mereka contohnya barang-barang, bagi mereka duit, bagi mereka buah tangan, bukanlah sebab kita nak mengharapkan apa-apa dari mereka, tapi ikhlas semata-mata kerana Allah. Okey. Okey, baik anak-anak, sekarang kita lihat faedah beradab ketika menziarahi orang tua. Okey, muka surat 41. Anak-anak boleh buka buku muka surat 41. Apakah dia faedah jika kita beradab ketika menziarahi orang yang lebih tua? Okey, yang pertama, mengeratkan silaturahim. Hubungan kekeluargaan kita akan semakin rapat. Yang kedua, dipandang mulia oleh masyarakat. Semua orang akan menghormati kita dan memandang mulia kepada kita kerana menjaga adab. Yang ketiga, menghilangkan sifat sombong. Yang keempat, disayangi dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah bila kita menjaga adab. Okey, yang kelima, menjaga perasaan orang-orang tua kerana mereka lebih sensitif. Hati dia sensitif, mudah tersentuh, mudah terasa. Jadi, kita dapat menjaga perasaan mereka jika kita beradab.
Yang keenam, mendapat pahala melihat wajah kedua-dua orang tua, iaitu ibu bapa kita. Setiap kali kita memandang wajah mereka, Allah memberi kita ganjaran pahala. Okey, pahala wajib tu. Yang ketujuh, menggembirakan hati mereka. Bila kita menjaga adab kita, mereka akan berasa gembira. Yang ke-8, meringankan beban mereka. Kita tak meminta macam-macam, tak menyusahkan mereka. Inilah faedah kita beradab. Dan yang terakhir, melahirkan masyarakat yang harmoni. Semua orang akan berasa gembira jika kita menjaga adab. Okey. Yang terakhir, akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Apakah dia keburukan jika kita tidak menjaga adab ketika menziarahi orang tua? Tengok yang pertama, dibenci oleh Allah. Allah tak suka orang yang tidak beradab. Yang kedua, orang tua akan merasa sedih dan kesunyian. Sebab kita tak jaga adab, jadi mereka akan merasa sedih. Yang ketiga, tidak disukai oleh orang lain dan dipulaukan. Semua orang tak suka pada orang yang tidak beradab. Dan yang terakhir, mengguris perasaan mereka. Ingat ya anak-anak, ini akibatnya, jadi kita jangan buat. Okey, kita mestilah menjaga adab ketika menziarahi orang tua. Kesimpulannya, sebagai penghayatan, kasihilah dan kasihanilah kedua ibu bapa kita sebagaimana mereka mengasihi dan mengasihani kita pada masa kita kecil dahulu. Dan insaflah atas segala perbuatan kita jika kita telah ataupun kita pernah menyakiti hati mereka sebelum ini. Mohon ampun, mohon redha, sebab redha Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa kita. Wallahu a'lam. Okey anak-anak, sampai sini dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum semua.